Assalamualaikum sahabat-sahabat yang saya kasihi, lagi saya muliakan semuanya. Saya doakan mudah-mudahan kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Walau apa juga yang kawan buat sekarang ni, saya doakan semuanya dalam keadaan yang sihat, dikurniakan dengan kebaikan, dikurniakan dengan keimanan yang sempurna, dan seterusnya kita semua dipermudahkanlah urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah, hari ini saya pertama kali buat motor vlog. Tak tahulah betul tak betul saya sebut ni motor vlog, motor vlog. Macam tu lah, lebih kurang. Jadi ini kali pertama dan cubaan pertama saya buat. Kalau sebelum ni biasa saya buat sharing, uh, yelah bentuk yang biasa je lah, macam orang biasa buat sharing. So static, duduk di mana-mana lokasi. Tapi hari ni dan kali ni saya buat yang sedikit berbeza lah. Saya duduk atas, bukan duduk sangat, maknanya menunggang lah, atas motor saya ni. Saya introduce sikit lah motor saya ni. Saya ada nama dia ni, saya letak nama dia ni Bam Bam. Bam Bam ni mungkin sebab dia tembam kot macam saya, jadi saya panggil dia Bam Bam lah. Jadi saya sebenarnya sebelum ni, zaman dulu-dulu lah, pada zaman dahulu saya biasa jugalah naik motor ni. Tapi motor yang kecil sikit lah daripada ini. Ni pun taklah besar sangat. Boleh lah, untuk orang kata memudahkan pergerakan saya pergi kerja, kemudian ziarah kawan-kawan, buat beberapa urusan. Biasa yang dua roda ni lebih mudah sikit dan cepat sikit berbanding dengan yang empat roda. Jadi saya dulu dah tinggalkan motor ni lebih kurang dalam 10-15 tahun yang dulu kot. Saya biasa naik kereta je. Tapi alhamdulillah sejak setahun ni, lebih kurang dekat-dekat nak setahun lah, saya dah mula nak try balik naik motor. Jadi fikir, saya pun tangkaplah Bam Bam ni. Saya bayarlah maharnya sekian-sekian, dan mendapat persetujuan daripada walinya. Alhamdulillah lah, mudahlah urusan. Jadi saya doakan juga kawan-kawan saya yang naik motor macam saya. Kita mudah-mudahan Allah bagi kemudahan dalam perjalanan, dan kemudian selamatlah mana kita nak pergi. So tu sikit lah, ibaratnya macam mukadimah lah. Saya sebenarnya hari ni saya ada benda yang saya nak share jugalah, santai-santai, sambil-sambil anda semua, kawan-kawan semua dengar suara saya ni. Boleh layan jugalah pemandangan. Saya sekarang ni dekat area nak masuk ke Federal. Saya nak ke Subang Jaya sekejap, ada urusan sikit lah. Jadi baru-baru ni saya ada tengok dekat YouTube lah, perkongsian ada sepasang suami isteri ni. Saya rasa memang dia suami isteri lah, memang suami isteri lah pun rasanya, Jadi viral jugalah berkenaan dengan masa suami dia tu menggunakan ganti nama diri sebagai abang. Jadi bila dia guna ganti nama sebagai abang tu, membuatkan si isteri tu macam tersipu-sipu. Istilah sekarang ni apa? Kesipuan. Gitulah. Maknanya dia macam malu-malu sikit lah. Mungkin sebelum ni suami dia tu mungkin menggunakan ganti nama macam saya, ataupun sebut nama dia kan. Macam setengah suami tu nama dia Sepul, contoh. Jadi dia gunakan ganti nama Apple. Apple nak begini sekejap, ataupun saya tak. Ataupun mungkin ada setengah-setengah yang menggunakan ganti nama yang lain. Sepengetahuan saya lah, ni kalau mungkin ada ustaz-ustaz ataupun orang-orang alim yang mendengar, boleh betulkanlah kalau saya tersalah.
Sepengetahuan saya, memang tidak ditetapkanlah kita wajib panggil pasangan kita tu dengan panggilan abang, ataupun yang seumpama dengannya lah. Ini setahu saya lah. Kalau saya salah, tolong betulkan. Jangan tolong jolokkan, tolong betulkan. Kau jolok kan gedebuk jatuh payah. Jadi cuma kita diminta ataupun disuruh supaya memanggil ataupun menggunakan gelaran yang baik-baik. Contoh macam abang ke, setengah orang dia suka panggil suami dia abang, kan. So benda tu benda yang baik lah, benda yang bagus. Tapi tak salah kalau memang sesama pasangan tu memang dah dia rasa macam daripada sejak berkawan sebelum kahwin dulu, sejak zaman mula-mula kenal dulu, dia dah biasa guna ganti nama kan. Macam saya kata tadi lah, nama suami dia Epol, Saiful, dia panggil Epol, Epoy. Ataupun isteri dia nama Yati, kan. So dia panggil lah Yati. Ataupun si isteri yang nama Yati ni dia panggil lah Epoy, you nak ke mana? Ataupun setengah orang dia panggil awak. Awak tak pergi kerja lagi ke? Awak kerja lambat hari ni? So asalkan nama tu dipersetujui bersama, it's okay lah. Bagi saya okay, tak ada masalah. Cuma kita tak boleh lah panggil pasangan kita dengan nama-nama yang bermaksud yang tak baik, ataupun nama yang dia tak suka, ataupun gelaran-gelaran ataupun cara panggil yang tidak baik. Contoh, hoi, lama lagi ke nak sampai? Hoi tu koman sangat tu kan. Panggil lah yang baik sikit. Panggil awak pun okey kalau suami setuju kan. Tapi awak tu kalau time tak ada problem. Saya rasa kalau ada problem dia mau panggil biawak tu. Lepas tu orang dia suka panggil baby. Baby kan. Best juga tu baby. Ataupun dia kalau dia tengah rasa macam nak daring-daring sikit, nak romantik sikit, dia pendekkan lagi B. Tapi panggilan baby tu pun ada bahaya juga tu. Baby tu kalau time mood tengah baik tu, kalau mood tengah tak baik tu, dia tak jadi B dah, dia tut. Macam tu lah. Dia ada bunyi tak sedap kan. Macam kebot pendek tu. Jadi benda tu depends lah. Tapi mungkin setengah orang yang biasa panggil abang, so, mungkin dia dengar masa mak dan ayah dia, mak dia biasa panggil ayah dia abang. So benda tu macam berjangkit dengan dia lah. Dia dah biasa dengar benda tu. So bagi saya okey lah. Kita boleh meraihkan nak panggil. Kita faham lah setengah orang bandar ni dia nak panggil suami dia abang macam eleh kan. Kadang-kadang kawan tu main, kau panggil laki kau abang macam kampung lah. Setengah orang macam kau macam kampung tu. Do tu bila ada sebut do belakang tu memang nampak komando lah bunyi. Dia bagi saya sebenarnya itu hak peribadi kita. Kan, rumah tangga kita, ikut suka kita nak panggil suami kita apa dengan panggilan yang baik-baik, ataupun kita nak panggil isteri kita apa, terpulang pada kita lah. Tu memang hak kita kan. Jadi bagi saya itulah yang saya boleh share dengan anda semua, dengan kawan-kawan semua berkenaan dengan gelaran ataupun panggilan kita kepada pasangan. Yang penting kesimpulannya kita panggil yang baik-baik, yang indah-indah, yang bagus-bagus, supaya orang kata kerukunan rumah tangga tu lebih terjamin, lebih baik kan. Sedap juga rupanya ceramah atas motor ni. First time buat ni. Tapi sorry lah kawan-kawan saya ada melanggar peraturan kat sini. Sebenarnya kalau dekat federal ni dia ada lorong untuk motor. Sebelum ni saya dah pernah try lah lalu ikut lorong motor ni. Tapi sebab saya naik skuter kan, saya tak tahulah skuter saya ni lain sikit gagam daripada jenis skuter yang lain. Saya tak compare lah dengan motor-motor yang bangsa dan jenis yang lain. Sebab saya rasa macam kalau ikut jalan laluan motosikal tu, dia punya bergegar tu boleh tahan tu. Kesian bam-bam saya ni. Yalah, insyaAllah lah lain kali saya taubat nasuhah lah, saya akan gunakan lorong motosikal. Jadi harap tak
Tak ada salah erti kalah memang salah saya lah kalau kat sini. Kalau ikut kat sini memang ada lorong motosikal. Kalau korang tengok, anda semua tengok sebelah kiri tu, dia ada lorong untuk motosikal. Belah kanan sana pun ada juga. Jadi untuk khusus laluan untuk penunggang motosikal. Yang kedua, sejak viral beberapa bulan lepas, ada kereta pula keluar tiba-tiba daripada terowong tu, saya dia macam trauma kat sikit. Sebab yelah, tapi insyaAllah lah, lepas-lepas ni saya usaha pujuk diri saya untuk kembali menggunakan lorong untuk yang khusus untuk motosikal. Jadi saya rasa tak ada apa dah kot nak cakap. Sebab yelah, ni pun first time. Saya minta maaf juga kalau macam ada bunyi tak best ke pada audio. Saya akan cuba perbaikilah, ataupun pada video saya ke. Sebab saya ada masalah untuk set up saya punya mikrofon ni. Jadi saya harap suara saya jelas kedengaran. Dan nanti kalau rasa ada apa-apa yang boleh diperbaiki, kawan-kawan ataupun anda semua itulah tengok ada motor belakang. Ini baru nama motor. Baru ada motor. Saya rasa tadi tak ada pun motor. Ada motor berani potong bam-bam saya ni. Ni baru betul-betul motor ni. InsyaAllah lah, kalau ada kesempatan lain, kita jumpa lain kali, lain masa. Ada kesempatan, ada masa saya buat Masya Allah, nasib baik dia bagi saya kena sikit ni berkat baca Bismillahirrahmanirrahim ni sebelum menunggang. Okey, jumpa lagi lain kali. Sorry kalau ada salah dan silap. InsyaAllah kita doakan kebaikan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.